Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahun Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi summa ila ruhi jami' ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin shallahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wasrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa alimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim ya ilal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمصلي على نور على الصراط ومن كان على صراطي من أهل النور لم يكن من أهل النار. Sadaqah Rasulullah. Alhamdulillah. Pertamanya dan buat selamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan kasih dan pandang Allah SWT, alhamdulillah, saat ini dan ketika ini kita masih diberi keupayaan
peluang dan ruang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kita ini, yang mana kita dapat diberi keizinan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghadirkan diri, melangkahkan kaki kita datang ke masjid, dan syukur kepada Allah kesempatan yang ada ini dapat kita menunaikan sembahyang fardu maghrib berjamaah, dan seterusnya kita dapat memuji-muji akan kalam Tuhan, dan seterusnya syukur kepada Allah. Antara waktu maghrib hingga isyak ini adalah untuk kita merasai sejauh manakah kita ini berada lamanya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam perjalanan hidup kita ini adalah lain tak bukan untuk mencari keredaan Allah. Moga-moga amal pelaksanaan apa yang kita buat itu dapat kasih sayang Allah, redanya Allah kepada kita. Dan mudah-mudahan dengan amal yang kita buat ini di sisi Allah SWT, Allah redha dengan amalan kita, dan mudah-mudahan perjalanan hidup kita seterusnya dalam kasih pandang Allah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga selawat dan salam atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana dengan susah payahnya Nabi, dengan pengorbanannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap umat, sesungguhnya inilah antara nikmat yang kita kecapi, iaitu nikmat iman dan Islam. Tanpa pintu Muhammad, kita belum tentu jadi orang yang beriman dengan Allah. Syukur kita kepada Allah dan juga kepada nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dalam perjalanan hidup kita ini, kita kena sentiasa kasih dan sayang kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu sifat kita kasih dengan Muhammad itu menjadikan diri kita ini dibolehkan dengan syafaat Nabi Muhammad SAW kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Nabi Rasulullah SAW menyebut lil musalli alayya, orang yang membaca selawat untukku, nurun ala sirat, maka baginya cahaya di atas jambatan siratal mustaqim. Jadi sifat kita ini adalah dalam langkah amal ibadah menerusi apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda cinta kasih sayangnya kita dengan Nabi, kan? Pasal cinta dan kasih sayang Nabi itu boleh membawa kita ke syurga. Sebab itu Nabi sebut, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana mahya fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan akan sunnah aku, man ahya sunnati. Bila disebut tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maknanya selama mana kita ni hidup, daripada bangun tidur semula dalam perjalanan hidup, kita ikut amalan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita ni tak mampu sebenarnya nak buat 100% amalan Nabi, ya tak? Kadang-kadang dalam perjalanan hidup kita dah tahu sunnah tu sunnah Nabi, tapi tak daya juga nak buat, kan? Kenapa? Sebab itu sifatnya suka sayang kepada amalan Nabi ni, dia kena mesti ada cinta, ada sebab kasih sayang.
Man ayya sunnati faqad ahabbani. Sesungguhnya dia cinta dan kasih sayang kepada Nabi lah. Faqad ahabbani. Dia kena ada suka, cinta dan kasih. Kerana dengan cinta dan kasih sayang kepada Nabi itu, Nabi sebut faqad ahabbani kana mahya fil jannah. Orang yang cinta dan kasih sayang itu bersama aku dalam syurga. Ya tak? Kita belum tentu amalan kita ni Allah terima. Kan? Pasal kadang-kadang dalam perjalanan hidup kita ni, amal yang kita buat Allah tak redha. Kan? Saya pernah cerita dengan tuan-tuan, kalau tak silap lah, dalam suratul Ahqaf juzuk yang ke-26 ayat 15. Kan? Apa kita sebut? Qur rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati amta alayya wa ala walidayya wa an amala salihan tardahu. Kan? Kita mohon kepada Allah SWT. Kita ni kena minta, kena menadah. Kata orang Jawa, nyadong tangani. Nyadong penting lah. Nyadong tangani. Tangan ni menadah. Menadah tangan dengan Tuhan. Menadah tangan dengan Allah. Berkasih sayang dengan Tuhan. Allah sangat suka, Allah sangat kasih kepada hamba-Nya yang sentiasa menyebut akan nama-Ku, yang sentiasa mengharap kasih denganku, dengan Allah. Jangan nyadong sama makhluk. Jangan minta dengan makhluk. Kalau minta aja dengan makhluk, minta aja dengan orang lama-lama dengan kita macam mana? Benci, nyampak, asyik muka kau je. Allahu Akbar, kan? Itulah bila kita merasai diri kita keberadaan hidup dengan Tuhan, maka kita akan jadikan sebaik mungkin dalam hidup untuk kita ni sentiasa memadu kasih dengan Tuhan. Sebab itu Nabi sebutkan tadi, antara kasihnya kita ni sentiasa menyebut akan ia. Sebab tu lil musalli ala nurun ala sirat. Nabi menyebut orang yang membaca selawat untukku, kan, maka baginya cahaya di jambatan sirat. Nak sampai sirat tu destinasi yang keberapa? Bang? Penghabisan. Sirat baru sampai surga. Sirat daripada dunia, alam dunia, mati je masuk alam barzah. Lepas alam barzah, alam kehancuran dunia. Lepas alam dunia, alam kebangkitan. Lepas alam kebangkitan, apa? Padang mahsyar. Lepas padang mahsyar, mizan. Lepas mizan, syafaat. Lepas syafaat, terima buku amal. Oh, banyaknya. Sebab itu bila disebut kita ni, kan, Allah sebut wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka sesungguhnya telah aku utus akan Muhammad kama arsalna rahmatan lil alamin. Ia adalah untuk membawa rahmat kepada seluruhnya alam. Seluruh alam. Faham kita ni macam mana? Kita tanya. Ibu kata fahamnya Muhammad kama arsalna illa rahmatan lil alamin, bahawa diutus akan Nabi Muhammad itu membawa rahmat kepada seluruh alam. Alam apa? Kalau kita kata alam dunia, kalau kita kata alam dunia, kalau kita sebut begitu, alangkah Tuhan ini memiliki dunia je. Kita menafikan akan kekuasaan Tuhan. Kan? Kalau kata kita ni, kata Muhammad diutus untuk menyampaikan segala apa yang diutus atas muka bumi. Bukan gitu. Tafsir ulama menyatakan alam ini yang disebut oleh Allah SWT meliputi segala-galanya. Kalau kita kata alam dunia aja,
kita menafikan kekuasaan Tuhan. Sebab itu bila disebut rahmatan lil alamin ni, kan? Kita baca dalam surah Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Tuhan yang memiliki sekalian alam. Sekalian alam. Makna dia lain apa? Daripada alam roh, alam kandungan, alam nyata, sampailah akhirat. Itu semua milik dia. Sebab itu, dengannya Muhammad, nak nyampaikan kita hidup kat dunia ni nak sampai akhirat, dengan nurnya Muhammad. Pasal apa? Perjalanan kita tadi, kalau dah tiba masa alam kebangkitan, kan? Alam kebangkitan sampailah padang mahsyar. Padang mahsyar nak menuju ke alam seterusnya apa? Lepas mahsyar apa? Lepas mahsyar apa? Timbangan ataupun mizan. Bila dapat mizan baru menerima catatan amal. Kan? Nak sampaikan mizan, nak sampaikan tu, kita jumpa destinasi yang disebut syafaat. Kan? Kita nak nyampaikan kepada syurga neraka, kita akan selepas daripada mizan tadi, kita akan jumpa telaga. Kan? Jadi syafaat ini adalah membolehkan untuk kita permohonan untuk bertemu dengan Tuhan. Melalui siapa? Muhammad. Pintunya Muhammad. Jadi, kalau dalam perjalanan hidup kita ni tak kenal dengan Muhammad, macam agak-agak jumpa tak esok dengan Muhammad. Allahu Akbar. Kan? Sebab itu kita kena jadikan sifat diri kitanya, Allahu Akbar, ya Allah, aku ni tak mampu, aku ni tak kuat. Sebab itu doa yang dah Suhaqab tadi, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati amta alayya. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah aku kekuatan mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan pada aku. Dan kedua ibu bapaku, ala walidayya an a'mala solihah, dan jadikanlah aku an a'mala, dan jadikanlah diri aku melakukan amal soleh yang Kau redai. Allah. Nak redha ni tuan-tuan, redanya Tuhan dengan kita, kita kena cari, kita kena jadikan dalam pandangan makrifah kita ini memandang ke hadrat Tuhan. Cara mana, bagaimana, sejauh manakah lamanya kita duduk memandang ke hadrat Tuhan. Ya tak? Apatah lagi kita ni umur dah 50, 60, 70. Kan? Hidup kita ni sebenarnya tak lama. Masanya dah singkat. Tinggal masa nunggu kita dipanggil oleh Tuhan. Ya tak? Kalau kita renungkan perjalanan hidup kita ni, kita dah meninggalkan hari-hari yang berlalu, tahun-tahun yang berlalu. Tinggal tahun mendatang ini adalah masa yang pendek. Ya tak? Masa yang pendek. Jadi bila masa yang pendek, sejauh manakah kita memandang kehadrat Tuhan, lama masa dan waktu kita bersama dengan Tuhan. Kalau hidup kita ni masih dibuai dengan mimpi-mimpi indah dunia, Allah Akbar. Kalau hidup kita ni masih disibukkan dengan kehidupan dunia, Allah Akbar. Kalau hidup kita ni masih payah untuk menyebut kalimah Tuhan, nak zikir ingat kepada Tuhan pun susah, Allahu Akbar. Sebenarnya itulah sifat diri kita tadi. Jangan sampai lupa dengan Tuhan dan juga dengan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyebut pada kita tadi, orang yang sentiasa lil musalli alayya, orang yang sentiasa menyebut-nyebut atau berselawat untuk aku. Kan? Jadi Nabi beri jaminan bahawa sesungguhnya orang yang sentiasa menyebut-nyebut akan nama aku, berselawat kepada aku, nurun ala sirat, iaitu maka baginya cahaya
di atas sirat. Makna apa? Kita ni jadikan sifat hamba untuk berselawat kepada Nabi. Kalau dah Allah sendiri berselawat kepada Nabi dalam surah apa tu, hari Jumaat kita baca surah Az-Zariyat 56 kan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Pak Bilal pun kasih tongkat kat Ibang. Betul? Tapi apakah maksud yang nak Allah habarkan pada kita sebenarnya? Kan? Kadang-kadang kita dihabarkan hanya kita cuma tahu je, cuma sebut saja. Dalam sifat diri tidak memandang kepada sifat kasihnya Tuhan, tanpa dengan perlakuan amal ibadah kita dengan Tuhan. Sebab itu sifat kita menuju kepada tauhid bukan hanya sekadar ikrar saja. Dia kena sertai dengan tasdid. Tak dua pun tak cukup, dia kena dengan perbuatan. Ikrar kita, selama mana kita ungkapan yang kita sebut lidah kita ni ikrar. Kita berjanji, kita mengakui, kan? Dan tasdid, membenarkan dalam hati. Cakap aja tapi hati tak jadi, tak disertakan, maka dia takkan kenal dan takkan cinta. Nak lebih kepada sifat cinta dan kasih sayang, ikrar kita kena ada, tasdid dalam hati berserta dengan perbuatan, ini amal. Inilah yang menjadikan sifat kita memandang kehadrat Tuhan. Sebab itu apa yang Nabi sebutkan pada kita, bahawa sesungguhnya orang yang sentiasa berselawat kepada Nabi Rasulullah SAW, kan? Jadi selawat ni menjadi keutamaan, bahkan kena jadi amalan dalam hidup kita ni. Kalau kita rasa gundah gulana, kalau rasa kita ni susah, resah, gelisah, hidup susah, selawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Kan? Kalau nak lebih bagus, kan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Selawat Ibrahimiyah, kan? Itu dijadikan amalan dalam kehidupan kita. Jadi kita memandang sejauh manakah lamanya kita dengan Tuhan. Kita bangun malam, kita duduk, kita panggil, kita merayu. Itu kita jadikan sifat memandang tawajuh kepada Allah. Dan Nabi menyebutkan orang yang sentiasa bersalawat kepadaku, sesungguhnya dia dapat cahaya ala sirat. Cahaya yang mana di atas jambatan siratal mustaqim. Maknanya apa? Bila kata cahaya, bayangkan, ulama menyebutkan benda kita ni, jambatan sirat ni, bagi orang yang tidak memandang kepada hadrat Tuhan, rambut selai ni belah 7. Bayangkan, rambut selai belah 7. Boleh bayangkan tak? Allahu Akbar. Maknanya digambarkan oleh Allah, oleh Nabi Rasulullah SAW, betapa getirnya, betapa susahnya nak menyampai berjumpa dengan Tuhan. Baik itu kita kena minta dekat Allah, ya Allah, jadikan amal soleh aku Engkau redha. Redha tu penting. Pada hadis yang lain Allah sebut nama, selalu saya sebut, man shalla salatal khamsa ma'al jamaah a'tullah, sungguh Allah beri kemudahan padanya khamsatun asya'ah, 5 perkara. Yang keenam tu kemuliaan yang Allah bagi pada hamba adalah apa?
yadkhulullah ilal jannah bila hisabin wala azabin. Memasukkan Allah SWT hamba itu dengan tidak diazab dan tidak dihisab. Allah mulianya kan. Tidak diazab dan tidak dihisab. Mana apa? Perjalanan dia nak menuju kepada Tuhan ni, kan, nak nyampaikan surga, tak dapat. Sampai je dia kubur, tidur lena. Dia mati, tak pasal tak diazab. Tidurnya lena, masuk kubur. Walaupun jasadnya yang ditanam, tapi dia senang lena. Kan? Sampailah hari kebangkitan. Sampailah kehancuran dunia ni. Kan? Dunia huru-hara, dia relax. Sampaikan hari kebangkitan, dibangkitkan pada ketika itu pun dia kata, Allah, dah hari kiamat rupanya. Aku dibangkitkan, aku sedang sedap tidur. Allah bangkit. Masa ketika itu dibangkitkan. Hari kebangkitan yang mana nak menuju kepada mahsyar. Dia pun tengok mahsyar, ya Allah, ramai manusia. Tapi lu kerana keredaan Tuhan, dia dapat. Dia tak diazab dan tidak dihisab. Perjalanannya mudah. Allah, jalan terus jumpa Nabi. Allahu Akbar. Sebab itu tadi, yadkhulullah ilal jannah, memasukkan Allah ke syurga bila hisabin wala azamin. Sebab itu itulah yang diidam-idamkan kita sebenarnya, kan? Tapi tak tahu macam mana amalan kita. Jadi apa yang Nabi sebut, wa man kana ala sirat min ahlin nar, min ahlin nur. Maka barang siapa, maknanya barang siapa dia berada di atas siratul mustaqim itu, wa man kana ala sirat, dan barang siapa yang berada di atas sirat tadi, min ahlin nur, sesungguhnya dia termasuk memiliki nur. Nur apa? Nur hidup dia kat dunia ni kan. Kaki yang sentiasa berjalan menuju ke rumah Tuhan. Dia tak? Malam hari dia nak bangun, tu nur. Nurnya air sembahyang pada tangan, muka dan segala yang ada pada badan, bercahaya-cahaya. Bahkan dengan sebab itu dia menyatakan kepada Allah, sentiasa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi memberi jaminan pada orang tersebut yang sentiasa mengucapkan selawat kepada Rasulullah, lam yakun min ahlin nar. Lam ni maksudnya apa? Tidak, dia tergolongan dalam golongan ahli neraka. Ini jaminan Tuhan, jaminan Nabi. Nabi kata, lam yakun min ahlin nar, dan maka dia tidak termasuk penghuni neraka. Allah, ini jaminan Nabi. Tadi Tuhan kan, ini Nabi. Jadi, tapi sifatnya macam mana? Adakah kita memandang kehadrat Tuhan yang mana kita ni benar-benar dengan ikutan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Selain daripada Islam, masuk neraka. Sebab itu saya mulakan ayat Allah Taala dalam Al-Quran, Suratul Al-Imran, juzuk yang ketiga, ayat yang ke 85, 86, 87. Sekarang buku apa? 8 suku. Aku tadi mukadimah, ibu nak boleh. 15 minit lagi. Baik. Ceritanya begini. Kita kan bila nak merasai indahnya berkalam dengan Tuhan, kena tengok Quran. Betul tak? Nabi suruh tengok Quran, suruh tengok kalam Tuhan. Kalau kau tak tengok, kau sesat. Itu ya. Allah kata apa? Wa may yabtaghi ghairal islami dinah. Dan barang siapa mencari agama selain Islam. Wa may yabtaghi ghairal islam. Barang siapa yang mencari selain Islam. Maksudnya apa? Kita kalau cari selain daripada agama Islam, maka hidup kita ni dalam kerugian.
Ya tak? Dalam istilah kata, kita ni kena berpegang teguh dengan ajaran Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam, dan barang siapa mencari agama selain Islam, kalau kau tak ikut cari Islam selain daripada Islam, Allah sebut fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirah min khasirin, minal khasirin. Segalanya bentuk hidup kita ni tanpa dengan Islam, Allah tak terima. Sebab itu disebut tadi fala yuqbalu minhu, dia tidak akan diterima. Maksudnya apa? Walau apa cari sekalipun dalam hidup kita ni, kita kena daulahkan agama Islam dari segala aspek kesumulan kita, hidup kita, perundangan kita, apa jua kehidupan kembali kepada Islam. Ya tak? Besok kan nak merdeka, ikutlah cari Islam. Betul. Tapi dekat Muar ada apa? Aku tanya. Saya nak tanya tuan-tuan. Besok hari kemerdekaan ada apa? Digazetkan dekat ni handphone kan. Cerita apa? Siapa datang? Dekat Tanjung Mas. Tak tahu. Wah, tak tengok internet lah. Kita tengok ni benda yang baik dan benda yang tak baik tak salah. Sebagai pengetahuan tengok kan. Aku pun tak tahu juga sebenarnya. Tapi anak kita yang beritahu, anak kita yang pandai. Dia tengok, ayah nak tahu ya. Besok malam kemerdekaan yang datang sini artis-artis kita. Oh, artis. Siapa dia? Mas Idayu. Kan? Awi. Kan? Iya ke? Kau dengan cakap kita tengok ya. Ini malam kemerdekaan. Besok selepas malam kemerdekaan ni pula. Kan? Jadi kalau kita melihat dari sudut perjalanan hidup, apa yang Allah beritahu tadi, kan? Siapa yang mencari agama selain Islam, dia tak diterima amalannya. Bahkan Allah kata, wa huwa, mereka itu fil akhirah minal khasirin, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Ya tak? Sembayang juga, zikir juga, tapi maksiat juga. Nak tanya, maksiat dengan kebenaran boleh campur ke? Aduh, kan orang marah aku pula. Terpulanglah. Aku cuma cakap, terima ataupun tidak, kan? Sedangkan Allah kata, wa may yabtaghil ghairal Islam, barang siapa yang mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima. Kan? Bahkan esok kau ke akhirat, kau jadi orang yang rugi. Nak ke kita ikut? Tanyalah masing-masing iman, kan? Pasal apa? Kita ni dah diberi petunjuk. Allah sebut kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim. Bagaimana Allah akan memberi petunjuk kepada satu kaum yang kafir atau yang enggan setelah mereka beriman. Setelah mereka beriman tau. Tapi kerosakan, keterisannya akidah itu tetap berlaku. Kan? Maksudnya apa? Benda yang benar dicampur dengan maksiat, boleh ke? Jadi kalau tak, jawablah masing-masing, kan? Yang datang ni bukan jalang-jalang, kan? Tengok ramai tak ramai malam besok. Pasal dah bebas COVID,
Dah tak ada pakai apa-apa lagi, kan? Sembahyang pun dah boleh rapat, kan? Malam tadi kan Melaka lawan JDT, siapa menang? Rapat-rapat ke duduk depan ke duduk belakang? Main bola tu, bang, aku tanya main bola malam tadi, duduk rapat-rapat ke jarak-jarak ke duduk depan-depan? Duduk depan-depan, rapat-rapat lagi. Beza dengan dalam agama tu. Dalam agama ni kadang duduk kuliah jauh duduk kan. Kan? Aku tak tahulah dia tak suka mandang aku ke kenapa ke. Kan? Kalau duduk depan ni apa salahnya kan? Kan lagi bagus. Ni nak duduk jauh je. Allahu Akbar. Nak macam mana tak? Jadi Allah SWT menyatakan, kadang kita diberi kefahaman oleh Tuhan, kita dah beriman dengan, tapi perbuatan yang salah juga dibuat, pilih yang salah juga dilakukan. Nak macam mana? Sebab itu tuan-tuan, dalam perjalanan hidup kita ni, kerana sifat kita tidak memandang ke hadrat Tuhan, kita malah bahkan jadi manusia sombong dengan Tuhan. Sombong. Tak, kita boleh buat itu, ini dan sebagainya, tapi sombong dengan Tuhan. Kenapa ya? Aku dah cerita tak ayat suratul Ahqaf ayat 20? Aku tanya ibu lah, apa pasal ibu dah tulis kan? Ada tak tulis suratul Ahqaf ayat 20? Alif lam ha alif lam alif ha qa alif fa. Suratul Ahqaf ayat 20. Ada tulis tak? Yang aku terangkan tak silap aku ayat 15. Ayat 50 ada terang tak? Ada? Ada tak? Tak ada. Suratul Ahqaf ayat 20. Ada terangkan tak? Setahu aku minggu yang sudah aku ayat 15 tak silap. Baiklah. Apa yang Allah nak beritahu pada kita ni tuan-tuan? Ayat tersebut, wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar. Nampak? Jelas Allah sebut. Ingatlah pada hari orang-orang yang enggan ataupun orang yang kafir itu dihadapkan ke neraka. Inilah orang yang engkar dengan perintah Tuhan. Disuruh jangan buat, buat juga. Dah didatangkan musibah, tak faham juga. Nak macam mana? Akhirnya lah ni, akhir. Allah beritahu, ingat. Yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar. Dan ingatlah pada hari di mana orang-orang yang enggan tadi, yang engkar tadi, dihadapkan ke neraka. Bahkan seraya dikatakan kepada mereka, Allah kata apa? Azhabtum tayyibatikum fi hayatikum fid dunya. Kamu telah menghabiskan rezeki yang baik untuk kehidupan duniamu. Kan? Maksud apa? Allah dah bagi rezeki. Allah dah bagi kehidupan yang baik. Tapi jalannya salah. Kan? Patut kita ni jiwa dah diberi jiwa kemerdekaan. Pandanglah Tuhan. Ya tak? Carilah keredaannya. Terima kasih ya Allah, Kau telah beri kemakmuran atas negara aku dengan kemerdekaan yang ke-65. Terima kasihlah di atas kemakmuran yang Kau berikan kehidupan kami ya Allah, negara kami ya Allah. Doa. Ini orang celengkitan, tahu celengkitan? Tahu celengkitan? Coketan lah. Jengklitan, jengklit tu kan kalau nyanyi kan joget kan. Jengklitan namanya itu. Dia joget. Jadi kalau panggil penyanyi, wah, kentong pula kan kejap. Mana Bak Bilal?
Pak Bilal dah kentong, Pak Bilal. Kentong ni suruh azan dulu. Disambung sikit lagi. JP ada kenduri tak malam ni? Oh tak ada. Ini kalau ada makan sebelah kita kalau ada pasal gelap tak ada lah. Manalah tahu kan orang semua pemurah-pemurah kan. Belanja apa kambing gulik kan, ayam apa daging masak kari, sedap. Allah. Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammati wassalatul qa'imah ati Sayyidina Muhammadan al-wasilah wasyarfa wadah innaka la tuhliful. Jadi alhamdulillah, syukur kita kepada Allah kerana dalam perjalanan hidup kita ini kita masih diberi keupayaan, peluang dan ruang oleh Allah Ta'ala. Kita merasai sungguh indahnya bersama dengan Tuhan. Merasai bahawa sesungguhnya sekejap aja masa berlalu kat hidup dunia ni. Memanglah sekejap kan. Pasal apa? Dalam perjalanan hidup kita ni, kita memandang kepada hakikat itulah.
Masa kita ni dah dekat sangat. Pasal apa? Kalau kita doa, kita minta kat Tuhan, Allahumma tawil umuruna. Ya Allah, kau panjangkanlah umur kami. Kan? Sebenarnya bukan panjang, pendek aja tu. Ya, yang panjang cuma nombulnya aja. 54, 56, 55, 56, 57 nombul. Tapi keupayaan daya pada kita kuat lagi ke? Allah, lemah. Tengok lepas kan duduk lama macam ni kan. Dah mula gosok kaki kan. Dah selonjor tu, selonjor. Panjangan kaki selonjor. Picit-picit kaki. Itu dah lemah tu. Kan? Tapi alhamdulillah walaupun lemah-lemah duduk dalam masjid naik iktikaf, Allah beri pahala, Allah beri rahmat dalam kehidupan kita ni kan. Kan? Memanglah kalau kita pandang pada zahir memang tak nampak apa. Tapi pandanglah hakikat. Kan? Hakikatnya kita nak bertemu dengan Tuhan. Jadi jangan sampai nanti Allah tak redha dengan kita, kita ni dihumban masuk dalam neraka. Sedangkan dalam dunia kita berdoa kepada Tuhan sentiasa minta jauh daripada neraka, jauh daripada azab neraka. Betul tak? Kan bila nak tutup doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Itu yang selalu kita ungkapkan, itu yang selalu kita minta. Tapi apa yang Allah sebut tadi, sifat manusia yang enggan. Dia tahu benda tu salah, dia tahu benda tu tak betul, bahkan dia mendustakannya. Kan? Jadi Allah kata, seraya berkata kepada mereka, kamu telah menghabiskan rezeki yang baik untuk kehidupan duniamu saja. Bahkan Allah sebut, wastamta'tum biha, kamu telah bersenang lenang menikmatinya. Jadi kita hidup ni kan, Allah beri nikmat, Allah beri senang, Allah beri kemewahan dalam hidup. Tapi sifat hamba tidak memandang keberadaan Tuhan dalam hidup. Kata wong Jawa, urip sak karepe dhewe wae. Tahu? Hidup ni dia ikut suka hati dia, dia tak nampak kebesaran Tuhan, tak nampak indahnya nikmatnya Tuhan, tak nampak syukur kepada nikmatnya Tuhan. Sampaikan hati ni kadang-kadang, ya Allah, tak mandang kebesaran Tuhan, tak melihat akan keagungan Tuhan, tak nak dengar akan apa yang Allah habarkan. Hingga jadi apa? Manusia kalau dah macam tu, sifat dia kat dunia jadi apa? Hatinya mati dan tertutup. Itu susah. Kan selalu saya jaga, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatun, tertutup. Kalau dah sampai macam tu, Allahu Akbar. Agak-agak macam mana bang? Dalam hidup kalau sampai tertutup ni kan, dia tak kenal jalan pergi masjid Parit Raja ni, mana jalan masjid Parit Raja ni ya? Tak nampak. Walaupun hari-hari lalu sebelah jalan ni. Kan? Itu yang kita takut. Allah kata, kau hidup aku selama mana kau hidup kat dunia, aku beri nikmat kat engkau, umur kau panjang, kau ambil rezeki aku yang baik-baik, bahkan kau hidup senang lenang. Allah kata apa? Fal yauma tujzauna azabal hun, maka pada hari ini kamu dibalas dengan azab yang menghina. Allahu Akbar. Macam mana kita ni ya? Kenapa? Itulah diri manusia, kalau tidak memandang kehadrat Tuhan,
Jadi sifat dirinya angkuh. Angkuh ni macam apa? Sombonglah, kan? Angkuh. Alah, kebun aku 5 ekar, aku koyo. Orang mari masjid pun neropo. Contoh, maksudnya gini. Kebun aku 5 ekar, aku pun kaya. Tak pergi masjid pun aku kaya. Sombong lah tu. Kan? Allah Akbar. Kenapa? Allah sebut bima kuntum tastakbiruna fil ardi. Kerana kamu sombong di bumi tanpa mengindahkan kebenaran. Ni kalau orang sombong ni, kau cakap apa macam mana pun, tak ada. Dia mengeleh aja. Kan? Kalau ajak ni sembahyang, aku urung sempet, aku urung, alah aku acik sibuk kerja, dia ngomong. Kan? Ya. Kalau macam perempuan, alah aku tak sempat. Aku nempah banyak baju belum siap nak jahit lagi. Ini contoh, ibu ni tak macam tu. Kadang-kadang ialah ni musim cuti dapat tempah masak banyak. Tinggal masjid lah. Mina, aku tak pergi masjid. Alah, aku sibuk. Aku ni, cuti-cuti ni banyak masak aku. Pagi masak, tengah hari masak. Malam pun aku masak. Allahu Akbar, kan? Itulah Allah kata tadi, kalau sifat manusia itu tidak memenang kebenaran, Allah kata, bima kuntum tastakbirun fil ardi. Bahkan orang yang demikian, bighairil haqqi wa bima kuntum tafsukun. Mereka tidak menghindarkan akan kebenaran, bahkan kamu derhaka, tidak taat kepada Tuhan. Yalah, kalau dah sifatnya sombong, sifatnya tak menghinakan kebenaran, nak buat baik tak ada jana. Kan? Jadi Allah kata lagi, Allah ingatkan lagi. Allah kata apa? Dalam surah yang sama, kan? Ayat 34 jaga apa? Wa yauma yu'radul ladzina kafaru, sama. Ayat tadi 20 dan ayat 34. Wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar alaysa hadza bil haqqi qalu bala rabbina qala fazukul azaba bima kuntum takfurun. Allah kata, dan ingatlah pada hari ketika orang-orang yang kafir, orang yang enggan dihadapkan ke neraka, mereka akan ditanya. Tadi Allah templak, ni Allah tanya balik. Allah tanya apa? Bukankah azab itu benar? Dia kata, alaisal hadza bil haq? Bukankah azab ini benar? Qalu bala rabbana. Benar ya Allah. Dia kata benar. Qala fazukul azab bima kuntum takfurun. Maka Allah menyatakan, bukankah azab itu benar? Mereka menjawab, demi Tuhan, iya benar. Allah berfirman, maka rasakanlah azab ini kerana dulu kamu mendustakannya. Ya tak? Kita ni besok nak nyambut merdeka. Jangan kata kita ni kadang-kadang, ya Allah, kadang-kadang kita menafikan kebenaran Tuhan. Kan? Kita tahu benda itu tak betul, benda itu salah, kan? Amin, macam mana? Siapa nak tegur? Kan? Aku boleh tegur mampu macam tu je lah, aku cakap lah, kan? Jadi Allahu Akbar. Kalau dah Allah hujahkan macam ni, kalau kita buat juga, maksudnya apa? Engkar terhadap perintahnya Tuhan. Maknanya kita apa? Melawan akan kalam Tuhan. Sebab itu kita kena minta jauh, ya Allah. Minta supaya kita ni dalam melakukan ketaatan kepada Tuhan. Jadi mudah-mudahanlah ibu dan bapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala,
Saya rasa sekadar dululah kan. Kita kena muhasabah. Kena meraih kasih sayang Tuhan, kerana sesungguhnya dalam perjalanan hidup kita ini adalah untuk mencari keridhaan Tuhan, yang kita tak lama lagi nak kembali kepada Tuhan. Hidup kat dunia ni sekejap aja, kerana sesungguhnya dengan kematian itu bermulanya kehidupan. Ya. Bagaimana kita merasakan hidup dunia kita ni senang, bagaimana kita hidup kat dunia kita rasa ni seronok, bagaimana kita merasakan perjalanan hidup ini dalam kasih sayang Tuhan. Kita dapat duduk kat dunia ni aman, damai, bahagia hidup, berumah tangga dan sebagainya. Begitu jugalah bila kita kembali kepada Tuhan, kita pun dalam kasih rahmatnya tu Tuhan. Baik, sekadar dulu yang dapat saya kongsikan untuk malam ini, kan. Saya ni tu tadi saya cerita, saya ni macam tayar spare je kan. Patut ustaz lain pun macam dia tayar spare lah. Yang penting dapat jalan terus. Betul kan? Sampai destinasi yang kita tu tuju. Kita lain tak cerita bukan, kita cari keridhaan tu Tuhan. Saya mohon ampun, mohon maaf kalaulah ada kata bicara yang menyinggung perasaan ataupun yang tidak menempati kehendak tuan-tuan. Semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami sama ada yang kami ketahui ataupun tidak, ya Allah. Ya Allah, berkatilah kami, rahmatilah kami, berilah kami hidayah-Mu agar kami sentiasa dekat dengan-Mu, ya Allah. Ya Allah, terima kasih di atas kehidupan kami, nafas kami, rezeki yang telah Engkau limpahkan kepada kami sehinggalah hari ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kuatkanlah kami dengan ibadah dan amalan yang baik. Jauhkanlah kami dari melakukan dosa dan maksiat. Jadikanlah kami sebagai hamba-Mu yang beriman dan beramal soleh. Mudah-mudahan hidup kami sentiasa berada di dalam rahmat dan kasih sayang-Mu, dalam keridhaan-Mu, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah hati kami lembut dalam menerima kebenaran. Ya Allah, jauhkanlah diri kami dari perbuatan yang mengeraskan hati kami. Mudah-mudahan amal ibadah kami diterima di sisi-Mu, ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada sifat sombong terhadap sesama manusia, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang sentiasa tawaduk. Mudah-mudahan kami menjadi insan yang saling melengkapi dengan kelebihan dan kekurangan diri, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami sifat malu, yang mana dengannya kami dapat mentaati segala perintah-Mu dan dapat menjauhi segala larangan-Mu, ya Allah. Mudah-mudahan dengan sifat tersebut dapat menjerumuskan kami ke syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kebahagiaan dan kesejahteraan di hidup di dunia dan di akhirat, dan lindungilah semua insan yang kami sayangi, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kuatkanlah iman kami, tunjukkanlah jalan kepada kami untuk mendapatkan hidayah-Mu. Mudah-mudahan kami menjadi insan yang taat kepada perintah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan kepada kami. Ya Allah, bukanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar kami jadikan sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, tunjukkanlah jalan yang benar untuk kami ikuti. Jelaskan perkara yang batil dan agar kami menjauhinya, ya Allah. Ya Allah, berilah kami sekeping hati yang selalu redha dengan ketentuan-Mu, dan jauhkanlah diri kami dari sifat mementingkan diri sendiri, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah keluarga kami permata dalam hidup kami.
Jauhkanlah kami dari fitnah sama ada nampak maupun tidak. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui apa yang terbaik untuk kami, ya Allah. Ya Allah, pada malam yang barakah ini kami berdadah tangan dengan tenang, dengan penuh barakah. Kami bermohon agar dipermudahkan segala urusan kami, baik dalam urusan agama, dunia ataupun akhirat. Ya Allah, berilah kami kekuatan dan kesabaran untuk menaklukkan segala ujian yang mendatang kepada kami. Ya Allah, kami mohon, ya Allah, kurniakanlah kepada kedua ibu bapa kami tempat istimewa di sisi-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Ghafur, ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Dosa pasangan hidup kami, ya Allah. Anak-anak kami, ya Allah. Kaum keluarga kami, ya Allah. Guru-guru kami, ya Allah. Sahabat-sahabat kami serta sekalian kaum muslimin dan muslimat di mana saja mereka berada, ya Allah. Allahumma nawwir qalbina binuril hidayatika kama nawarta binuri syamsika abadan abadan birahmatika wa rahimin. Allahumma nas'aluka 'ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa yaqinan shadiqa wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a wa shifaa'in min kulli da'in birahmatika wa rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Takbir. Amin.